السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu. Sudah tentu terutama dalam bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, penghulu kepada segala bulan, penghulu segala hari. Dah setiap minggu kita jumpa Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Tapi Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang cukup besar, kita dapat jumpa lagi dalam dan beribadah pula lagi terus dalam kesihatan yang Allah beri pada kita, umur yang panjang. Umur panjang saja tak cukup, kesihatan yang penting. Alhamdulillah, nikmat berjumpa dengan Ramadan, nikmat yang cukup besar. Kenapa saya cakap begitu? Kerana sampai pagi ini pun saya masih lagi menerima WhatsApp perginya ke rahmatullah beberapa orang-orang di jiran. Macam minggu lepas kami di USIM dikejutkan dengan pemergian pelajar. Dia meninggal tu aksiden dalam kampus. Orang Sabah pula, anak yatim piatu pula. Mungkin itu asbab sajalah kan, dan memang Allah nak panggil dia bulan Ramadan ni. Dia break emergency lah sebab ada bas nak masuk ke Dewan Besar. Kemudian mungkin tak perasan dan sebagainya, maka bukan dia yang bawa lah, dia membonceng, bawanya cedera ringan je. Yang duduk belakang tu masuk bawah bas. Itu semua adalah takdir Allah. Mungkin tragis, mungkin tetapi jemputan istimewa lah daripada Allah SWT dalam bulan Ramadan. Orang-orang terpilih saja tu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita pun husnul khatimah juga, insya-Allah, di mana juga kita berada. Bukan nak cerita sedih-sedih lah pagi-pagi ni, cuma kita nak menginsafi benda tu. Alhamdulillah, dalam keadaan kita yang masih sihat walafiat ini dapat kita beribadat, menggandakan lagi. Ini faedahnya begitu banyak, keuntungannya begitu banyak dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita tak rebutkan peluang itu, berbagai hidangan-hidangan, bukan hidangan makanan, tapi hidangan-hidangan ibadah dan hidangan-hidangan rohani yang diberikan untuk kita collect, kumpulkan dia punya segala-gala yang boleh, semaksimum yang boleh. Sebab kita tak tahu berapa Allah nak bagi ke kita. Kalau kita solat berjemaah tak ada masalah, kita tahu salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjemaah lebih baik daripada solat sendiri 27 darjat. InsyaAllah confirm kita dapat tu 27 darjat tu, sebab dia sebut terang-terang situ. Tapi kalau puasa macam mana? Tuan-tuan tahu puasa tuan-tuan berapa? Keluar report card besok berapa tahu result dia, keputusan? Tak tahu kita. Sebab Allah saja yang sebab Allah sebut dalam hadis kursi, saya sebut sikit je situ. Fa innahu li, as-siyamu li, mana Allah kata puasa tu untuk aku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Maknanya ganjaran tu berapa markah dapat tak tahu. Mudah-mudahan Allah bagi kita sebanyak-banyak yang bolehlah, insya-Allah. Baik, itu mukadimah sajalah. Yang penting kita terus nak tadabbur Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, yang dirahmati Allah sekalian, ayah dan bunda. Seingat saya dulu, saya bukan kuliah bulanan sini, tapi saya ingat dah beberapa kali juga saya datang untuk kita sama-sama melihat tadabbur surah-surah lazim. Dan seingat saya paling akhir sekali surah Al-Alaq, Iqra.
seingat saya lah, itu yang akhir sekali dulu saya suka cerita pasal surah-surah lazim. Ada tuan-tuan first time jumpa saya hari ini, ya. Jadi selama ni kita dah pernah mengupas, ya, surah Ad-Duha, surah Alam Nashrah, Asy-Syarh, dan juga surah At-Tin, dan juga surah Al-Alaq, Iqra, ya. Dan kebetulan pula selepas surah Al-Alaq adalah surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Walaupun kita hari ni hari ke-10 ya puasa, Ustaz tak ingat hari 10 ke 9, 10 ya. Hari ke-10 kita puasa, makna kita dah habis trimester yang pertama ni. Ya, orang kata 10 hari yang permulaan, Walaupun Lailatul Qadar tu mungkin adalah tempoh yang terakhir, 10 malam terakhir, tapi tak apa, kita buat preparation, kita buat persediaan supaya Lailatul Qadar yang akan datang kita jumpa. Kebetulan hari ini kita nak melihat tafsir dan tadabbur surah lazim ini, surah Al-Qadar, memberi kita lebih motivasi, semangat. Kenapa kita nak kejar Lailatul Qadar? Mungkin orang kata, semua kan dah tahu dah Ustaz, Lailatul Qadar ni 1000 lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Itu yang mana kita tahu. Yang mana kita tak tahu ada lagi. Ya, kadang surah-surah lazim ni dia very simple. Arab kata basit jiddan, sangat mudah, tetapi mudah dibaca, tetapi mungkin banyak maksud yang ada di dalam khazanah ayat-ayat cinta Allah itu, ada yang kita tak tahu, ya, walaupun dia simple saja. Kenapa saya suka? Kebetulan lah bulan Ramadan ni kan, kita selalu, apa amalan yang kita biasa buat, saya rasa yakin sangat surah masjid, BTHO pun buat juga benda ni, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran lah. Aktiviti yang paling popular, paling top bila kita masuk Ramadan, apa kita buat dengan Al-Quran? Tadarus, betul kan? Ada kot buat grup-grup tadarus ataupun apalah. Alhamdulillah, tu bagus sekali. Macam mana style kita tadarus? Ustaz nak siasat ni. Macam mana kita tadarus? Tuan-tuan puan dan bonda, saya rasa bonda lah gaji-gaji tadarus ni kan. Macam mana? Kita duduk dalam kumpulan, kemudian seorang baca, yang lain dengar, kemudian apa buat? Betulkan kalau salah. Kalau tak salah, dengar je lah, ya, dengar je lah dia baca. Salah ke macam tu? Tak salah, tapi kurang garamnya. Kurang sikit. Kalau masak tu tawar je rasa dia. Lauk tu dah ada dah, tapi garamnya tak cukup. Jadi macam mana nak buat tu Ustaz? Rasa macam tu dah selalu kita buat, berpuluh tahun dah macam tu style. Tapi saya yakin kot banyak masjid-masjid pun dah berubah juga. Selain daripada kita baca, betulkan tajwid, bagus, kita boleh belajar bacaan yang betul dan sebagainya. Kadang ada je jemaah-jemaah yang tanya saya, Ustaz ni kan macam mana beza ni, buat wajib mutasil ke, mak jaiz, munfasil dan sebagainya kan. Baguslah tu. Tapi kan, selain daripada itu, kita kena juga tadaruskan makna Al-Quran. Baru betul konsep tadarus. Sebab tadarus ni, ni mulalah cikgu Arab ni dia tak boleh, dia mesti nak kena ajar Arab sikit. Tadarus berasal daripada tadarasa. Tadarasa berasal daripada darasa. Pernah dengar madrasah Ramadan ni pun selalu orang sebut madrasah Ramadaniyah ataupun madrasah Ramadan. Apa makna madrasah tuan-tuan? School of Ramadan, sekolah. Madrasah ni sekolah. Jadi bila sekolah, apa kita buat di sekolah? Belajar. Baca Quran tu belajar. Maknanya bukan belajar tajwid sahaja. Saya rasa tiap tahun kita belajar dah tajwid tu, rasa ingat-ingat lupa kat tu. Ingat hukum ingat, lepas tu tahun depan tak ingat dah balik. Ya, tu biasalah kita. Tapi yang paling penting tu makna dia tu tuan-tuan, perempuan melainkanlah kalau tuan-tuan perempuan memang belajar tafsir Al-Quran ataupun ambil sijil ke, ataupun ada dengar kuliah-kuliah tafsir. Jadi kalau kita baca saja zahirnya memang betul dapat pahala. Rasulullah kata, kalau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa dalam hadis baginda, alif lam mim bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf kan. Satu huruf pahalanya asyru amsalihah, 10 kali ganda. Itu di luar Ramadan. 10 kali ganda satu huruf kalau baca. Kalau dalam Ramadan minimum 70, maksimum 700 kali ganda. Kalau alif lam mim 30 pada bulan lain, paling common lah orang kata, paling kurang lah
Kalau katalah 70 saja, 30 kali 70 berapa? 2,100. Siapa nak bagi kita sekarang gedebuk, tolong bagi ustaz RM2,100? Kalau tuan-tuan kaya sekalipun tuan-tuan tak bagi, ustaz on the spot RM2,100. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri begitu banyak pahala pada kita sebab kita membacanya. Alhamdulillah, itu satu aspek membaca ya. Tapi aspek itulah nak faham. Sebab kita tak nak kita hanya tadarus. Kita punya objektif tadarus tu apa? Apa objektif kita? Nak khatam 30 juzuk sebaik saja habis Ramadan. Nampak tak tu? Kita punya aim tu, kita punya objektif. Kan? Kita punya matlamat nak khatam 30 juzuk. Bagus. Memang bagus, tak ada masalah. Memang itu satu semangat yang baik. Sebab bulan-bulan lain tak tentu lagi kita boleh khatam. Tapi nampak tak dia lebih kepada kuantiti, bilangan. 30 juzuk berapa kali khatam? 4 kali, 4 nombor. Ada berapa juzuk dah? Hari ni 10, mungkin dah 10 juzuk. Nampak nombor tak? 10, 30, 20. Kita tak ada masalah untuk mengejarkan khatam itu. Tapi di mana kualitinya? Sebab kita hidup sekarang semua sibuk dengan kualiti. Kualiti kesihatan, kualiti kerja, kualiti itu, kualiti ini. Jadi kalau setakat kita mengejar kuantiti, saya rasa khatam Al-Quran ni bagi orang Malaysia, kalau masuk Guinness Book of Record, memang paling banyak khatam dalam dunia adalah orang Malaysia. Kadang-kadang buat world hour lah, Quran hour, macam-macam lah tu. Bagus lah tu, tak ada masalah. Tapi saya lebih suka sebab saya ni mengajar bahasa Al-Quran. Jadi ini amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kena sampaikan benda ni. Ya, maknanya kita kena cuba sedaya upaya untuk faham. Faham Al-Quran ni memang bukan boleh dalam masa yang singkat, tuan-tuan perempuan yang ada bonda ya. Dia ambil masa. Tetapi kurang-kurangnya bila kita tadarus Al-Quran itu, sambil-sambil kita membaca ayat-ayatnya, melihatlah juga sekurang-kurangnya terjemahan Al-Quran. Ya, bukan tafsir tau. Yang kita tengok ada terjemahan-terjemahan tu, itu bukan tafsir. Tafsir ni yang tebal-tebal tu, yang tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Maraghi, tafsir macam-macam kan. Tetapi ini sekurang-kurangnya, minimum kita buka terjemahan dan kita membacanya di depan kawan-kawan kita, di depan grup tadarus kita itu. Boleh ya, insya-Allah. Jadi itu pasal saya ambil pendekatan ini ya. Maknanya kita walaupun saya ambil surah-surah lazim saja sebab masa agak terbatas, jadi kita dapat juga sedikit. Boleh ya tuan-tuan ya, cuba. Walaupun dia tu kita rasa macam janggal kita nak buat, kalau kita tak buat lah, kalau kita dah biasa buat insya-Allah tak ada masalah. Untuk permulaan nak mula tu memang dia satu yang agak janggal. Tapi kita kena cuba sebab kita bukan orang Arab. Nabi SAW tadarus betul. Nabi baca dengan Nabi tadarus tu bukan setakat dengan sahabat, tapi dengan malaikat Jibril alaihissalam untuk memperbetulkan dan sebagainya. Tetapi Nabi memahami apa yang dibaca. Ya, kita orang Melayu mungkin kita belajar bahasa Arab dengan ustaz, mungkin ramai saya tengok ni belajar bahasa Arab saya. Ya, belajar bahasa Arab alhamdulillah, tapi ialah kita masih lagi bukan. Saya sendiri pun yang ceramah depan ni bukan semua ayat Quran tu saya faham. Ya, tapi alhamdulillah lah banyak yang kita boleh faham tu sebab kita belajar kan. Tapi ada ayat-ayat yang kadang-kadang complicated, agak sukar untuk difahami kecuali kalau kita membaca tafsir dan sebagainya. Kerana perkataan-perkataan dalam Quran ni bukan semua diguna sampai hari ini sebab bahasanya tinggi ya. Bahasanya tinggi tidak sama dengan komunikasi. Bahasa komunikasi sangat simple. Jadi bahasa Quran ni level dia tinggi ya, mustawa ali, level dia sangat tinggi. Jadi tak semua yang kita faham. Jadi melainkan kita tengok terjemahan sekurang-kurangnya ataupun tafsir. Ya, jadi itu saya memberi semangatlah kepada tuan-tuan perempuan dan bonda ya. Baik, hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ini mengandungi 5 ayat sahaja ya. Kalau boleh kita baca sama-sama lah ya. Baca sama-sama dulu, kemudian saya akan menghuraikan tafsir ataupun makna surah ini dan juga aspek keindahan bahasa dalam Al-Quran, dalam surah ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul Azim. Baik. Surah Al-Qadr ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, ini satu penguat ayat, penegas ayat. Sesungguhnya kami. Inna, kita mengucap pun ada anna, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna dan anna ini maknanya sesungguhnya, penegas. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil taukid. Tawaw kaf ya dal, taukid. Taukid ini kalau ada dalam ayat memang dia menjadi satu penguat kepada ayat. Maknanya tak ada siapa yang boleh menafikan fakta itu. Sesungguhnya kami. Siapa kami tu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa kita tuan-tuan, kami ni menunjukkan plural, ramai, betul tak? Ya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kami bukan bermakna Allah plural. Na'udzubillah, itu syirik pada Allah. Tetapi kami menunjukkan apa? Kenapa Allah guna kami? Pernah dengar tak apa ni Sri Paduka Baginda Tuan Agong mengangkat sumpah ataupun sultan mengangkat sumpah jawatan dia, dan dia akan menyebutkan kami. Walaupun dia sebut better, kadang biasa saya dengar kami kalau angkat sumpah jawatan tu, kerana agung tu ada satu je dalam Malaysia ni. Itu dunia, itu manusia menggunakan kami. Sebab apa? Kami itu menunjukkan kebesaran jawatannya itu, ataupun dia adalah orang yang tertinggi dalam pemerintahan negara, itu sebagai contoh. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dalam Al-Quran Allah menggunakan kami, tidak menggunakan aku. Macam ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaganya. Siapa kami itu? Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi maknanya Allah menggunakan kami bukan sebab Allah itu banyak bilangannya, tetapi Allah itu menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Ya, itu satu. Anzalnahu, menurunkannya. Nya di sini merujuk kepada Al-Quran. Bila Allah turunkan Al-Quran ni? Fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Soalan saya pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah tanya saya tanya tuan-tuan. Dengar tak Allah kata apa tu? Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Soalan saya, bilakah orang Malaysia sambut nuzul Al-Quran? Bila orang Malaysia sambut nuzul Al-Quran? Cuti. Kita suka cuti tu. Cuti. Bila tu? Biasa. Jangan tengok kalender Masihi tu, tengok kalender Hijrah lah. Berapa Ramadan biasanya? 17 Ramadan. Allah kata Lailatul Qadar. Tu supaya jangan tidur, jadi saya bagi soalan kebat sikit. Kita sambut 17 Ramadan. 17 Ramadan tu 10 malam terakhir ke? Belum lagi. Tapi Allah kata Quran turun Lailatul Qadar. Kalau kita mengambil pendekatan untuk memahami ataupun mengambil hadis ataupun yang Rasulullah sebut, yang kita berpeganglah biasanya di mazhab Syafi'i ini, kebanyakannya 10 malam terakhir ini yang ganjil-ganjil kan, 21, 23, 25, 27 dah, 29. Tapi kita sambut 17 Ramadan. Adakah itu kontra atau tidak? Kontra ke tidak? Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tergamam juga tu kan. Habis selama ni kita sambut tu betul ke tak tu? Dia tidak kontra. Begini 17 Ramadan itu menurut ulama, majoriti ulama memberi pendapat bahawa 17 Ramadan adalah ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita belajar bulan lepas atau beberapa bulan yang saya jumpa tuan-tuan sebelum ni, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang turun pada 17 Ramadan di Gua Hira itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Quran ini turun Lailatul Qadar tu macam mana?
Itu Al-Quran itu turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia. Ke langit dunia. Bukan pada Rasulullah, ke langit dunia, sekaligus turunnya ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Tahun ke berapa? Wallahualam. Tapi itu menurut ulama begitu. Belum turun pada Rasulullah lagi, turun langit dunia saja Lailatul Qadar. Lepas tu baru turun step by step, ansur beransur tu kepada Rasulullah bermula 17 Ramadan pada tahun yang Rasulullah bersembunyi di gua Hira itu. Nampak tak? Dia tidak kontra sebenarnya. Jadi boleh terus sambut nuzul Al-Quran, jangan risau. Penat dah jemput ceramah ni ustaz, ceramah khas 17 Ramadan macam mana? Jadi tak ada masalah. Jadi itu kita kena faham. Nampak macam kita apa orang kata, nampak kontra tarikh ni di situ kan. Tapi sebenarnya tidak. Itu saya kata, maknanya kita faham banyak dah Lailatul Qadar ni, tapi mungkin benda tu kita mungkin tak pernah dengar. Ataupun kalau kita pernah dengar selama ni, mungkin kita ni sebagai ulang kaji ke doa. Betul juga, ada ustaz dah pernah sebut dulu kan. Itu maksud saya. Ada surah dia simple ya, tapi maknanya di situ kita kena faham. Itu pasal bila kita baca Quran, kita sebut gitu saja, memang orang tak akan perasan tu. Itu yang saya cakap tadi, bila kita tadarus, kita kena tengok maksud. Bila kita maksud, kita akan terfikir, dan masa terfikir tu kita akan tercetus soalan-soalan. Masa tu kita nak tanya ustaz-ustaz kita. Itu yang dipanggil sebagai tafsir, tadabbur, memahami. Dan apa hubung kait tadabbur ni lebih panjang lah. Apa hubung kait dia pula dengan surah-surah dalam Al-Quran. Kenapa di sini Allah menyebut hu, inna anzalnahu. Hu ni adalah dhamir. Dhamir ni apa maksud dia? Kata ganti nama. Kenapa Allah tak tulis inna? Kenapa Allah tak sebut situ inna anzalnal Quran fi lailatul qadar? Berbeza dengan Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran di dalamnya. Lebih umum, kita tak tahu tarikhnya bila. Cuma tulis bulan Ramadan itu diturun dalamnya Al-Quran. Tapi di sini lebih spesifik. Diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Maknanya tu secara banyak, secara semua masuk di langit dunia, kemudian turun pada Nabi SAW. Itu adalah salah satu pendapat yang masyhur lah. Jadi saya menyebut ini berdasarkan pembacaan yang ada di dalam tafsir ya. Jadi di situ tidak kontra. Soalan kedua saya, kenapa di sini perkataan Lailatul Qadar, Lailatu, dia ada ta marbutah. Kalau kita baca ta marbutah ni tak simple lah kan. Lam ya lam ta. Satu lagi perkataan kita biasa dengar kalau bulan Ramadan ni, insya-Allah lah kita buat sebaik yang mungkin. Pernah dengar perkataan qiyamul lail kan? Qiyamul lail. Kenapa kita tak sebut dia qiyamul lailatu ataupun qiyamul lailati? Di sini Lailatul Qadar ada ta. Qiyamul lail tak ada ta, pelik kalau orang sebut qiyamul lailah. Lailah ni macam nama orang pula ustaz. Kan? Qiyamul lail sahaja. Kalau dalam bahasa Arab dia eja qaf ya alif mim qiyam, al-lail alif lam lam ya lam sahaja. Tidak ada ta marbutah di belakangnya. Tetapi Lailatul Qadar ada ta marbutah. Kenapa bukan inna anzalnahu fi lailil qadar? Lailil qadar. Tapi Lailatul Qadar. Kenapa? Kenapa? Sebabnya laili, qiyamul lail itu maknanya umum, general, secara umum, bisifah ammah, secara umum. Maksudnya qiyamul lail tu kita buat hari-hari tertentu ke tiap-tiap hari kita boleh buat? Tiap-tiap hari kita boleh qiyamul lail, tak semestinya Ramadan kan. Bulan lain pun boleh, Syawal boleh, Zulkaidah pun boleh, Muharram boleh, Rajab boleh. Tiap-tiap hari boleh buat qiyamul lail sebab lail itu umum. Dan boleh juga dikatakan sebagai kata jamak. Walaupun jamak lail, layali. Layali dalam Quran pun ada. Layali itu malam-malam lah, banyak malam. Tetapi Lailatu bila dia ada ta marbutah itu bermakna singular, the one and only, satu sahaja. Adakah Lailatul Qadar itu berlaku tiap-tiap bulan atau tiap-tiap hari? Tidak. Lailatul Qadar itu berlaku sekali sahaja dalam setahun. Nampak tak tuan-tuan betapa detailnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih perkataan.
Allah tidak memilih perkataan sekali je letak apa-apa, kerana setiap perkataan itu ada rahsianya. Lailatu singular, lail plural, jamak. Belajar bahasa sikit lebih pagi ni tak apa ya, fresh. Belajar bahasa ni belajar pagi, kalau tak petang tak boleh lah. Ya? Jadi lailatu mufrad, singular, lail jamak, plural. Nampak tuan-tuan? Itu indahnya bahasa Al-Quran. Ya, itu indah bahasa Al-Quran. Sebab apa? Lailatu menunjukkan satu malam sahaja. Dia tidak berlaku dalam banyak malam, dan kita pun tak tahu bila berlakunya. Hanya diberikan gambaran umum 10 malam terakhir sahaja. Apa makna Al-Qadar? Apa makna Al-Qadar? Lailatul Qadar. Apa makna Al-Qadar? Al-Qadar ni adakah sama macam kita faham bahasa Melayu kita sekadar, ataupun kadar pengiraan, ataupun kadar apa, kadar ni biasanya untuk kira lah kan, kadar. Qadar ni sebenarnya dia ada beberapa maksud, tapi kalau di sini kita akan fokus dia kepada maknanya apa? Maknanya adalah kemuliaan dan penghargaan. Sebab itu orang dalam bahasa Arab, kalau kita bercakap Arab lah, saya sendiri pun memang mengajar bahasa Arab. Kalau kita sebut takdir, kalau kita faham takdir, takdir ilahi lah. Dah takdir Ustaz, nak buat macam mana, macam itu dah takdir je lah kan? Itu betul juga. Tetapi takdir kalau dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai appreciation, penghargaan. Sebagai manusia tuan-tuan, adakah kita ni suka dihargai? Birthday contoh, hari jadi, kita hari jadi ya, tiba-tiba mungkin ibu-ibu kan, ayah bagi surprise, bagi sejambak bunga ke, bagi rantai emas ke. Ada orang, saya tak nak rantai emas, tak suka. Mana ada macam tu. Orang kalau fikir logik, mesti orang yang jenis normal, orang bagi hadiah, tak ada seorang pun yang tak suka. Orang akan suka dapat hadiah ni. Sebab itu orang buat apa? Kalau untuk anak sekolah, hari anugerah kecemerlangan. Sebab kita nak menghargai anak-anak kita, periksa dapat markah sekian-sekian, dapat best student dan sebagainya. Kita dapat hargai mereka. Orang kita macam orang tua kita ni belajar, bekerja, ada majlis anugerah perkhidmatan cemerlang, APC sebagai contoh. Kan? Suka tak dapat duit? Mestilah suka duit. Ada orang tak suka. Dia bukan dapat sijil je dapat duit. Kan? Ustaz kat Isim pun pernah dapat juga, alhamdulillah. Kan? Jadi maknanya orang suka dihargai. Sebab itu orang bagi hadiah tu sebab apa? Nak appreciate, nak bagi penghargaan kan. Kan? Apatah lagi penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita tak nak penghargaan daripada Allah? Manusia pun kita suka, apa lagi penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pergi anugerah-anugerah tu semua, kita dah prepare dah nak pakai baju apa, tarikh dia pun dah ada, kad jemputan pun dah ada, timing kat mana, venue kat mana, semua dah ada. Tapi Lailatul Qadar ni kita tak ada dia punya spesifik tempoh masa, cuma kita ada umum saja. Bulan Ramadan 10 malam terakhir, so pandai-pandailah cari sendiri. Masanya pun Lailatu, bukan Naharu. Kalau Lailatu tu malam, kalau Nahar tu siang. Waqtilafil laili wan nahar. Nahar tu siang. Maknanya berlaku Lailatul Qadar ni dia bukan berlaku siang, dia berlaku malam. Jadi kita kena cari. Hanya orang yang kuat, bukan kuat fizikal saja, kuat rohaninya, kuat jiwanya akan memburu malam Lailatul Qadar setiap malam. Walaupun belum Lailatul Qadar lagi, tapi setiap malam daripada malam pertama Ramadan sehingga sekarang ini, sehinggalah insya-Allah ke akhir nanti kita akan memburu Lailatul Qadar. Ya, memburu Lailatul Qadar tak perlulah kita nak cari apa benda ni, pokok sujud ke, apa ais beku ke, apa benda tak ada cengkerik bunyi dengan macam tak ada bunyi cengkerik macam ni kan. Ni Lailatul Qadar ni. Kan? Tak perlulah kita mencari benda tu, sebab kita pun bukan wali Allah pun. Kan? Jadi kita buat je lah ibadat tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Jangan tinggal tahajud kita insya-Allah. Bangun saja sahur itu perkara pertama buat. Betul lah petik nasi, nak panaskan lauk apa tu, betul lah. Tapi selain daripada tu, jangan lupa tahajud. Sebab inilah masa peluangnya kita selalu. Kita jarang nak bangun pagi-pagi sangat, tapi ini kita bangun pukul 4.30 mungkin, pukul 4 pagi dan sebagainya. Daripada kita hanya memanaskan lauk-lauk tu saja, lebih baik kita tahajud dulu. Panas lauk tu kejap je, 5 minit siap dah.
kan? Jadi jangan lupa. Sayang kalau kita bangun tu semata-mata sahur, betul barakah, fa inna fis sahur barakah. Sahur tu ada barakatnya, ada berkatnya, tetapi janganlah sampai terlepas qiyamul lail, tahajud. Itu kita kena jadikan sebagai semangat. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah berikan soalan pada kita macam kita belajar surah yang lepas, tiap-tiap ayat soalan semua. Surah Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq banyak soalan. Ini pun soalan. Apa yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar itu? Allah tanya kita. Apa kamu tahu? Soalan. Dia biasanya kalau orang tanya soalan, dia kalau soalan periksa tuan-tuan, ya, cikgu ni kan, kalau soalan periksa, mana ada orang bagi jawapan dalam tu dalam masa yang sama. Soalan-soalan lah. Sekarang ni anak-anak ada yang periksa kan, bagi soalan periksa, ada tak siap jawapan kat tepi tu? Tak ada. Soalan tak ada, jawapan tak ada, soalan aja. Budak-budak lah kena jawab. Boleh jawab, jawab. Tak ada jawab, kosong. Itu je. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, sayangnya Allah pada kita, Allah bagi soalan, tepinya Allah bagi skema jawapan. Answer scheme dah ada kat tepi tu dah. Sayang tak Allah dengan kita. Tak adalah kita terpinga-pinga mencari apa benda ya, Lailatul Qadar tu benda ya. Tapi skema jawapan dia ada ayat 3. Nampak tak? Beza soalan periksa manusia dengan soalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kamu tahu Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Soalan saya, banyak soalan Ustaz bagi ni. Kenapa Allah Ta'ala sebut 1000 bulan? 1000 bulan sama dengan berapa tahun tuan-tuan? Kalau kita pakai kalkulator, 1000 bahagi 12 sama dengan berapa? 83.333 lah. Lebih kurang 83 tahun. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut dalam Al-Quran itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun, tapi Allah sebut lebih baik dari 1000 bulan. Saja saya stress kat situ. Kita sebagai manusia tuan-tuan, saya tanya umum je sebelum saya cerita kenapa sebab dia ada dalam tafsir ni. Kalau orang bagi kita, atau orang sebut kat kita, saya ni ada 2 benda ni dalam sampul kat tangan saya ni, ada 2 benda, contohlah sampul kan. Saya ada 2 sampul ni. Yang kecil ni RM80, yang besar ni RM1000. Mana yang nak? Oh, saya nak 80 je. Saya ni jenis zuhud, saya tak nak yang banyak-banyak. Kalau sebagai manusia biasa, mustahil kita ambil RM80 punya sampul, kan? Kalau ustaz pun dia offer nak 80 ke nak 1000, mesti nak 1000. Mana ada orang ambil 80 tuan-tuan? Walaupun kita zuhud macam mana pun, depan mata pun dah bagi sampul ni, 1000 kita ambil. Menunjukkan apa? Bila dengar 1000 tu, kita akan lebih teruja. Begitu juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut begitu. Kalau menurut tafsir di sini disebutkan bahawa orang Arab, bangsa Arab pada ketika itu, dia memang suka sangat kalau dengar benda beribu-ribu ni, ribu-ribu. Dengar tu, wah, banyaknya pahala ni. Kita ni umat Nabi SAW umurnya tak berapa nak panjang lah, kan? Walaupun Alhamdulillah PM kita 92 tahun umur. Kalau kita 90 lebih, wallahualam, mudah-mudahan sihat begitu jugalah ya. Tapi biasanya kalau orang secara umum lah ya, kalau 90 tu dah biasanya dia tak boleh buat apa dah, kan? Biasa standard dah umur Nabi SAW, umur anak apa, umat-umat Nabi ni 60-70 gitulah kan. Kalau Alhamdulillah sihat, bunda ayah saya pun dah 70 lebih, Alhamdulillah sihat walafiat lagi, Alhamdulillah ya. Biasalah orang tua kan. Tapi maknanya apa? Kita ni umur tak adalah panjang sangat, tapi Allah bagi kelebihan kita beribadat, dapat pahala tu buat sikit je, tapi berganda-ganda pahala dia. Maknanya bila dengar 1000 tu memang kita teruja, excited. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala guna 1000, Allah tak guna puluh. Walaupun 1000 bulan sama dengan 80 tahun. Kan 80 tu macam Allah sikitnya 80, tapi sama 1000 bulan sama. Itu nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, sangat-sangat detail dalam memilih
kata-kata dalam Al-Quran, supaya manusia bila dengar jadi begitu bersemangat untuk beribadat. Itu kehebatannya tuan-tuan. Baik, sikit lagi ya. Ustaz pun suara apa ni, kak pun dah kering ni, tak boleh minum air. Ya. Baik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ayat ni ramai orang salah faham. Dululah, sekarang okey dah, dah belajar dah. Setiap hari dengar kuliah ke masjid tak salah, dah faham. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat dan roh turun. Pada malam Lailatul Qadar ni malaikat turun beramai-ramai, roh pun turun juga. Ni orang Melayu dulu salah faham, roh turun. Ni ada kata roh nenek moyang tu ustaz. Kalau dulu-dulu kan, saya kecil-kecil kan, dia kata roh nenek moyang turun Lailatul Qadar ni, dia akan balik ke rumah. Ya, itu pasal kita pasang 7 lekor tu lah, pelita-pelita kita pasang sebab dia tak ada Waze, ada GPS. Jadi dia tengok lampu menyala, dia sampai rumah dia. Pernah dengar tak dulu-dulu macam tu? Kan? Jadi dia salah tafsir ayat ini. Roh di sini bukan roh nenek moyang. Roh tu kalau dah balik-balik lah, tak ada, dah datang. Kalau dia datang, kita yang lari tuan-tuan. Kita yang lari. Dia tak ada roh situ. Roh ni maksudnya malaikat Jibril. Nama lain bagi malaikat Jibril, Roh Al-Qudus, iaitu malaikat Jibril alaihissalam turun bersama dengan malaikat lain. Apa tujuan mereka turun tu? Nak bergembira ke? Tak, mereka turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Untuk apa? Min kulli amr, untuk membawa segala takdir-takdir kita, qada dan qadar kita itu sepanjang selepas Lailatul Qadar itu sampai setahun. Sebelum jumpa Lailatul Qadar yang akan datang. Maknanya sekarang ni kita punya takdir yang berlaku pada hidup kita sekarang ini telah ditentukan pada malam Lailatul Qadar yang tahun lepas. Sehinggalah kita jumpa Lailatul Qadar yang akan datang, renew lah kita punya takdir akan datang. Begitu. Ya, maknanya malaikat tu turun bukan roh itu yang nenek moyang tu, tak ada dah, tak balik sana tadi, tak datang kat sini. Kita lah yang kena hantar doa kat dia tuan-tuan. Hantar doa, hantar amal jariah, buat amal jariah untuk dia. Kalau mak ayah dah meninggal tu, hantarlah bagikan sedekah jariah dan sebagainya supaya pahala dia dapat. Saya ada seorang dulu kat jiran saya lah, dia mak dia guru besar dekat kawasan Kajang ni lah, dah meninggal hari tu, Isra' Mi'raj meninggal, baru je. Mak dia kata, mak saya ni guru besar sekolah kafar je ustaz, dia kata. Tapi saya terkejut bila dia meninggal, dia meninggalkan harta 6 juta ringgit. Subhanallah ya, guru kafar sahaja. Ya, kalau ikut gaji tak besar kan, tapi dia meninggalkan harta 6 juta ringgit. Kita pun tak ada banyak, tak tahu saya lah, saya tak ada harta banyak tu. Mana nak ada nak cari juta-juta, kan? Jadi maknanya tengok tu ya, kalau kita dah tahu mak kita tinggal harta macam tu, janganlah kita guna je harta tu. Memanglah harta tu dapat juga ke anak-anak kan, dari segi faraid dan sebagainya. Tapi kan kalau kita sayang kat ibu kita tu, saya nasihat dia juga, kalau sayang kat ibu tu, buat sesuatu dengan duit tu. Bukan semualah kan, sebahagian tu buatlah pusat tahfiz ke kan, besarkan masjid. Sebagainya. Tengok banyak surau kerana saya pergi tu, tengok sedang buat pembesaran, kutip dana dan sebagainya. Jadi itu kita kena ni lah, maknanya supaya mak tu, harta dia tu menjadi aset pada dia kan, sedekah jariah, berterusan pahala. Salamun ya hatta matla'il fajr, maka sejahteralah pada malam tersebut, hatta matla'il fajr, sehinggalah terbit fajar. Maknanya dah subuh, habislah Lailatul Qadar. Mana tak sampai 12 jam tuan-tuan Lailatul Qadar tu. Jadi kita kena kejarlah insya-Allah. Ya, jadi itulah sedikit apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ya menjadi semangat kepada tuan-tuan, puan-puan, ayah bonda. Bukan setakat kita tadarus hanya membaca ayat saja, kita cuba juga faham maksud daripada ayat-ayat indah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mudah-mudahan ayat ini, Quran ini sentiasa relevan, sentiasa relevan sehingga kiamat. Jadi kalau kita baca hari ini pun, walaupun turun beribu-ribu tahun, masih sesuai, masih orang kata kena dengan apa yang sedang kita lalui dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Jadi saya itu saja hari ini, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Terus ibadat bulan Ramadan, terus mengejar kehebatan bulan Ramadan ini, dan kita akhiri dengan suratul Asr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.